لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم. ترك الكون ما لديه مشتهى يا حبيبي يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ittiba' qurbihi wa thawabihi mardati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Jadi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali pada petang yang mulia ini untuk sama-sama kita sambungkan perbincangan kita pada membicarakan perihal usuluddin ataupun perihal akidah, yang kita dah membicarakan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang kita dah bincangkan pada kelas yang lepas, pada pengajian yang lepas. Harap-harap semuanya dapat faham kelas-kelas kita yang lepas, dan apa-apa yang kurang faham, apa-apa yang kurang jelas, boleh bertanyakan di ruang komen. Kalau ada perkara yang saya tak boleh jawab, saya akan tanya kepada orang yang lebih layak untuk jawab lah. Kalau perkara yang saya boleh jawab, insya-Allah saya akan jawab. Dan insya-Allah semoga dengan majlis ilmu kita ini, Allah angkat segala bala, Allah jauhkan segala ujian dan segala wabak, insya-Allah. Dan semoga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kita menghadirkan ke dalam majlis-majlis ilmu. Waalaikumsalam pada semua yang hadir pada kelas kita, insya-Allah. Untuk kelas kali ini kita akan sambung kita punya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah belajar tentang sifat yang pertama, iaitu sifat wujud, dan kita dah masuk kepada kisim yang kedua ataupun bahagian yang kedua bagi sifat Allah Subhanahu wa taala yang digelar sebagai sifat salbiyah. Sifat yang Allahumma salli ala Muhammad, sifat yang kita dapatkan kerana kita menafikan perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dah bincangkan sifat salbiyah. Sini kita nampak di sini bahawasanya sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sifat daripada jenis yang kedua, iaitu sifat amrul i'tibari ataupun sifat thubuti, yang digelar, yang diterjemahkan sebagai sifat yang ada dirinya, sifat yang tidak ada dirinya tetapi sungguh tidak ada zat sifatnya, tetapi sungguh ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hanya ada pada zihin kita, pada akal kita sahaja. Tapi bila dibuka hijab, tak akan nampak perkara tersebut. Dan kita dah masuk juga pada kisim yang kedua, bahagian yang kedua, sifat salbiyah. Sifat yang kita dapatkan kerana menafikan perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk daripada sifat thubuti, sifatun thubutiyun, sifat yang perkara akal sahaja ataupun difikir sahaja, ataupun difahami sahaja,
tidak ada dirinya tetapi sungguh pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya boleh diterima oleh akal. Baik. Dan kita pun dah bincangkan tentang sifat qidam. Yang pertama, sifat baqa' dan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. 3 sifat ni kita dah bincang. Tinggal 2 sifat lagi. 2 daripada sifat salbiyah. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsih dan apakah yang dimaksudkan dengan wahdaniyah. Sebelum itu, macam biasa kita akan bacakan dahulu kita punya abiyat, kita punya nazam, kita punya bait syair. Yang mana saya harapkan ada sahabat-sahabat kita yang dah hafal. Mungkin dah hafal lebih daripada tempat yang kita berhenti. Tapi maknanya dah 2 minggu kita punya kelas. Tapi masih lagi berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 6 bait. Baru 6 bait. 6 abiyat baru yang kita bincang walaupun dah 2 minggu. Ni dah kelas ke-7. Dah kelas ke-7. Tapi memang sebenarnya perbincangan kita pada sifat Allah ni adalah perbincangan yang paling pasti perbincangan akidah. Ataupun perbincangan yang paling luas, perbincangan yang paling panjang. Selepas kita dah lepas kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dan mustahil dan harus ini, insya-Allah kita akan lebih mudah bergerak lebih laju, bergerak lebih pantas, sebab itu perkara-perkara yang tak perlu diulang, yang memang kita dah dengar pun setiap hari, dan memang perkara-perkara yang hanya perlukan fokus sahaja. Insya-Allah kita boleh lebih laju. Sebab saya harapkan kelas ni kalau tak lama pun 20 kelas, harap-harap boleh habis 20 kelas. Sekarang kita dah kelas ke-7. Harap-harap sebelum kelas ke-10 kita dah selesaikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau 20 kelas, lebih kurang 3, 6, 9, 12. Dalam 2 bulan insya-Allah kita boleh selesaikan kalau tidak ada aral minta dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan dengan kita bacakan kita punya nazam, kita punya bait manzum Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء. Ini bait yang ke-7 ini sampai ke mukhalifun lil khalqi bil itlaq ini kita yang lepas. Dan Allah itu juga bersalahan, sentiasa bersalahan dengan makhluk, maknanya tak akan pernah sama dengan makhluk bil itlaqi secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Semua makhluk tidak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat terakhir yang kita belajar pada kelas yang lepas. Jadi hari ini kita akan masuk di sini. Wa qaimun ghani. Wa qaimun ghani. Ghani ni tafsir bagi qaim. Wa wahidun. Wa wahidun sampai di sini saja. Sifat salbiah sampai di sini saja. Wa qaimun ghani wa wahidun. Wahai ini tak silap saya dah masuk kepada sifat sifat ma'ani. Betul. Sifat hayah ni. Sifat hayah. Wahai qadir muridun alimun bikulli syai'in dah masuk kepada sifat ma'ani. Jadi kita dah sampai ke sini. Wa qaimun ghani wa wahidun. Wahai ni dah masuk kepada sifat ma'ani. Sekarang kita nak selesaikan dahulu sifat salbiyah. Saya ulang sekali lagi, sifat salbiyah ini sifat yang dikeluarkan, yang kita dapat kesankan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara-perkara yang kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang dinafikan daripada Allah SWT, maka keluarlah sifat salbiyah yang 5 ini. Contohnya sifat qidam. Sifat qidam itu sedia ada. Allah tanpa ada permulaan, kita menafikan permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sifat baqa', sifat yang kedua daripada sifat salbiyah. Sifat yang kekal selama-lamanya itu menafikan fana', menafikan hancur, lenyap bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sifat yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadith, bercanggahan sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk itu adalah kita menafikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala persamaan ataupun serupa dengan makhluk, walaupun sedikit, walaupun satu sifat, walaupun sebanyak sifat, semuanya dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini insya-Allah kita akan bincangkan sifat yang keempat daripada sifat salbiyah, yang merupakan sifat yang kelima daripada sifat 20. Di sini ditulis yang kelima sebab dihimpunkan daripada 20 sifat. Baik, sifat yang kelima adalah sifat qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin radhiyallahu ankum. Sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi.
berdirinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya, dengan sendirinya, pun boleh terjemahkan. Berdirinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya. Mungkin kita boleh buat kaedah juga, kaedah tulis kita. Saya dah simpan ni. Sekejap. Sifat salbiyah. Okey. Kita baca daripada kitab dulu, nanti kita akan tuliskan. Okey, sifat yang keempat daripada sifat salbiyah. Kenapa dia jadi 3 ni? Ya Rabbi. Okey. Sifat yang keempat ni sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsihi. Binafsih pun boleh baca, binafsihi pun boleh baca dalam bahasa Arab. Baik. Jadi apakah yang dimasukkan dengan qiyamuhu ta'ala binafsih? Qiyamuhu binafsih, qiyam dalam bahasa Arab adalah berdirinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dirinya, dengan sendiri. Maksud qiyam di sini bukan bermaksud berdirinya makhluk tu. Maknanya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri di sini bukan maksud berdiri dengan kaki tu. Jangan kita faham berdiri di sini adalah berdiri bagi lawannya duduk. Bukan. Qiyamuhu maknanya adanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri sendiri? Ataupun juga boleh diterjemahkan sifat yang menafikan bahawasanya Allah itu berkehendak, berhajat kepada zat. Berhendak. Taib. Di sini dikatakan bahawasanya wahwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Tiada berhajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya sifat ini menunjukkan apa? Wahwa. Sifat ini tiada berhajatnya ia. Allah Subhanahu Wa Taala balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa Allah Subhanahu Wa Taala di sini balik kepada wahwa. Adamu ihtiyajihi, tidak berhajatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada tempat yaqumu fihi. Allah tak berhajat kepada tempat untuk dia berdiri. Allah nak berada pada satu tempat, tak berhajat pada tempat untuk dia ada. Maka Allah tidak berhajat kepada satu tempat. Au mahallin yahillu fihi, ataupun tidak berhajat juga. Ini ataf kepada mana? Adamu ihtiyajihi ila makanin au ila mahallin. Ataf di sini ya. Sekejap. Adamu ihtiyajihi ila makanin. Yang pertama, tidak berhajat kepada makan. Makan ni dalam bahasa Arab tempat. Maknanya tak perlu pada tempat untuk dia berdiri, untuk dia ada tidak perlu pada tempat. Dan juga tidak juga berhajat kepada mahallin. Mahal dalam bahasa Arab ni juga kita terjemahkan pada tempat. Tapi di sini kenapa diulang-ulang 2 kali? Kenapa Allah juga tak berhajat kepada tempat untuk dia berdiri, dan Allah juga tidak berhajat kepada tempat untuk dia ada padanya. Mahal di sini diterjemahkan oleh ulama kita dengan zat. Tidak berhajat kepada zat. Okey. Maknanya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dengan sifat yang kelima ini kita menafikan keberhajatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada tempat untuk dia berada, yang pertama, dan kepada zat untuk dia berada juga. Maknanya Allah itu tidak berhajat kepada zat untuk dia duduk di situ, kerana dia sendiri adalah zat. Kerana perkara yang berhajat kepada zat ini hanyalah sifat sahaja. Seperti mana kita dah terjemahkan bahawasanya sifat itu adalah perkara ma yaqumu bi ghairi, barang yang berdiri dengan perkara yang lain. Sifat tidak boleh duduk seorang diri. Dia kena bergantung, bergantung pada zat. Sifat duduk pada zat. Kalau tidak ada zat, tidak adalah sifat. Begitu juga Allah itu, dia jenis diri itu adalah jenis zat. Zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak berhajat kepada zat yang lain untuk dia berdiri. Sama juga di sini, Allah tidak berhajat kepada mahal yang di sini diterjemahkan dengan zat. Allah tidak berhajat kepada zat untuk dia tinggal. Yahilun juga tinggal juga. Sama juga yaqumu fi, yaqum diterjemahkan sebagai berdiri, yahilu berada padanya. Allah tidak berhajat kepada tempat untuk dia berdiri, dan Allah juga tidak berhajat kepada zat untuk dia duduk padanya, kerana dia adalah zat. Kerana perkara yang hanya berhajat kepada zat ni hanyalah sifat sahaja. Kita nak menafikan bahawa Allah itu bukan sifat, dia adalah zat. Zat ini perkara yang kita boleh lihat, perkara yang ada dan sungguh. Baik. Kemudian Allah juga tidak berhajat kepada adam ihtiyajihi ila mujidin. Mujidin ini diterjemahkan juga sebagai mukhassis. Mukhassis. Tulis pakai apa? Payah sikit Nanti saya tulis balik Mukhassis. Tidak berhajat kepada perkara yang mewujudkan dia. Tidak berhajat kepada perkara yang mewujudkan dia untuk mewujudkan dia. Mujid ini perkara yang mewujudkan. Seperti Allah mujid bagi kita. Allah itu mujid bagi manusia. Dia yang menciptakan, dia yang mewujudkan manusia. Dan Allah tidak berhajat
kepada perkara yang mewujudkan dia. Maknanya Allah hidup, adanya Allah tanpa ada mujid, tanpa ada perkara yang mewujudkan dia. Sebab kita dah pun bincangkan tentang sifat qidam, bahawasanya Allah itu ada tanpa ada illah, tanpa ada perkara yang mewujudkan dia, bukan bersebab Allah ada. Seperti adanya kita itu bersebab ada perkara yang mewujudkan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyun an jami'i ma siwah, kaya daripada segala perkara selainnya. Ghaniyun an jami'i ma siwah. Kalau dalam apa? Dalam syahadat Tok Kupalo, syahadat Tok Ku panggil, dekat Terengganu ni ada satu risalah yang dikarang oleh Said Muhammad bin Zainal Abidin, Tok Ku Tuan Besar. Tok Ku Tuan Besar, dia ada satu karang, satu syahadah, dipanggil syahadat Tok Ku, yang dipopularkan oleh Tok Ku Paloh, seorang ulama besar di Terengganu. Dia mempopularkan, mengajarkan satu risalah dalam bahasa Melayu lama, yang menterjemahkan tentang dua kalimah syahadah, yang terjemahkan tentang lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia terjemahkan dengan maknanya sekali dalam bahasa Melayu. Disebutkan dalam risalah tersebut, syahadat Tok Ku disebut yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat kepada tempat untuk dia ada, dan tak berhajat kepada zat untuk dia tinggal. Maknanya dia bukan sifat, dan juga tidak berhajat kepada mujid, mukhassis, perkara yang mewujudkannya. Tidak berharap pada sesuatu yang menjadikan ia, Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia adalah yang maha kaya, bal huwa ghaniyun, bahkan dia kaya daripada segala perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kaya daripada segala sesuatu. Okay. Kita tengok kepada ayat ini, kita sambung lagi, ataupun kita tulis dulu di sini. Sifat qiyamuhu binafsih kita terjemahkan sebagai Allah Ta'ala. Maknanya sifat wajib bagi Allah Ta'ala, Allah tidak ataupun kita terjemahkan Allah berdiri dengan sendiri, tidak berhajat kepada yang lain. Okey, kita juga boleh menafikan bahawasanya menafikan berkehendaknya Allah kepada zat untuk dia berdiri, dan menafikan berkehendaknya ataupun berhajatnya pun boleh. Berhajatnya Allah kepada sesuatu yang menciptakannya. Okay. Biasanya ada setengah pemahaman yang kurang tepat bila dia terangkan tentang qiyamuhu binafsih, maksudnya Allah tak berhajat kepada makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk untuk dia menciptakan bumi ini. Maknanya Allah tu kaya dengan maksud apa? Dia tak berhajat kepada pertolongan makhluk. Dia boleh buat bumi ini, alam ini dengan diri sendiri. Ini betul pada maknanya. Betul Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah tidak berhajat kepada manusia, Allah tidak berhajat kepada malaikat. Bahkan Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk pun untuk dia menciptakan bumi ini, alam ini. Tetapi bukan perbincangannya di sini. Itu perbincangannya pada kudrah, pada sifat kudrah. Tetapi di sini kita nak menafikan bahawasanya Allah tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada zat, dan tidak berhajat kepada mukhassis ataupun perkara yang menciptakannya. Yang kita tadi Allah tidak berhajat kepada makhluk dalam menciptakan alam ini, betul. Allah nak menguruskan, turunkan hujan, nak beri rezeki, nak lahirkan orang ni, nak cabut nyawa orang ni. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk pun untuk dia melakukan kerja-kerja tersebut. Bahkan dia boleh buat seorang-seorang diri dia. Tak berhajat kepada mana makhluk. Tetapi Allah menciptakan malaikat, menciptakan perkara-perkara lain adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak menunjukkan Allah berhajat kepada mereka. Tapi perbincangan tersebut bukan duduk di perbincangan sifat yang keempat ini. Sebab sifat yang keempat ini kita nak menafikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dia itu bukan sifat yang berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Yang pertama. Dan dia juga bukan zat yang berhajat kepada tempat untuk dia duduk padanya. Dan dia juga tidak berhajat kepada mukhassis, tidak berhajat kepada mujid, perkara yang mewujudkan dia, perkara yang mengkhususkan dia. Maka tiga perkara yang kita nafikan dalam sifat ini. Yang pertama, kita nafikan bagi Allah makan. Yang pertama, perkara yang dinafikan dengan sifat ini, satu, tempat.
2 zat, 3 mukhassis, yang mewujudkan ataupun mujid lah, terjemahkan sebagai mujid. Mujid, mim bagi depan, waw, jim, dal. Kita menafikan 3 perkara yang dinafikan. 3 perkara yang dinafikan. Yang pertama tempat, yang kedua zat, yang ketiga mujid. Tempat dengan maksud apa? Allah tidak berhajat kepada tempat untuk dia ada. Juga zat, Allah tidak berhajat kepada zat kerana Allah adalah zat. Dan perkara yang berhajat kepada zat hanyalah sifat. Sebab Allah bukan sifat, Allah adalah zat, dia bukan sifat. Maka sifat yang berhajat kepada zat, adapun zat tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia berdiri. Itu perkara yang kita nak nafikan di sini. Dan Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat kepada sesuatu perkara yang mewujudkannya. Seperti berhajatnya kita kepada mujiduna, iaitu Allah SWT. Kita ni nak ada, kena ada Allah SWT. Kalau tidak ada Allah, tak akan wujudnya kita. Dan itu perkara mustahil, tidak ada Allah. Tetapi kalau ada Allah, wujudnya kita masih lagi duduk dalam lingkungan jaiz. Adanya kita itu boleh jadi ada, dan boleh juga akal terima ketiadaan kita, tidak ada masalah. Tetapi wujudnya Allah itu kita dah bincangkan bahawasanya wajib pada akal kita mengatakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya akal kita tak boleh terima ketiadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dah bincangkan tentang sifat yang keempat ini, qiyamuhu bi nafsihi, berdirinya Allah dengan diri sendiri. Boleh diterjemahkan dengan sebagai apa? Allah berdiri dengan diri sendiri, tidak berhajat kepada yang lain. Tapi tidak berhajat dengan yang lain ini bukan kita nak bincangkan tentang Allah tak berhajat kepada makhluk dalam menciptakan alam ini. Allah tidak berhajat kepada makhluk dalam menciptakan alam ini, itu benar pada kata-katanya, tapi bukan di sini tempat perbincangannya. Kita di sini nak menafikan apa? Untuk menafikan berkehendaknya Allah kepada zat untuk dia berdiri, dan menafikan berhajatnya Allah kepada sesuatu yang menciptakannya. Setengah kitab dinafikan 2 perkara sahaja, nafikan daripada zat dan nafikan daripada mukhassis. Setengah kitab dinafikan daripada 3 perkara, nafikan daripada tempat, nafikan daripada zat, dan juga nafikan daripada berhajatnya Allah kepada mukhassis. Jadi 3 perkara yang dinafikan dengan sifat ini adalah nafikan tempat, dinafikan tempat bagi Allah, nafikan zat bagi Allah yang digelar sebagai, yang terjemahkan sebagai mahal. Allah la yahtaj ila mahallin. Dan juga dinafikan juga mujid. Mujid ini apa? Perkara yang mewujudkan Allah, ataupun juga diterjemahkan sebagai mukhassis, perkara yang mengkhususkan Allah dengan rupa-rupa bentuk dia. Maka Allah ada dengan sendirinya, tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada tempat, dan tidak berhajat kepada mujid, perkara yang mewujudkannya. Kita balik kepada kitab kita. Di sini disebutkan dalil an-naqli. Dalilun naqli pada sifat ini, qala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Qad khaba man hamala zulma. Enggak, wa 'anatil wujuh. Apakah dimaksud dari wa 'anatil wujuh? Wujuh ini semua wajah-wajah. Maknanya semua zat selain Allah itu khada'at. Di sini terjemahkan apa maksud anati? Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk itu, ini boleh terjemahkan sebagai makhluk. Wujuh ini asalnya wajah. Jamak bagi wajah, wujuh. Dan semua wajah-wajah itu tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Hayyul Qayyum, bagi yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha menciptakan, ataupun yang maha qayyum. Baik. Wa anatil wujuh, dan segala wajah-wajah itu khada'at, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud apa? Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, sesungguhnya kamulah yang fakir. Fakir tu apa fakir? Fakir ni berhajat kepada sesuatu perkara yang lain. Itu dinamakan sebagai fakir. Contohnya orang fakir miskin, berhajat kepada harta, berhajat kepada orang yang tolong kepada dia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, hendaklah kamu ketahui bahasanya kamulah yang fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu adalah yang fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allahu wa huwal ghaniyul hamid. Allah kaya, maha kaya, wa huwal ghani, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya. Maka
tidak berhajat Allah kepada mana-mana makhluk sekalipun. Wa qala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat maha, sangat-sangat kaya, sangat-sangat tidak berhajat kepada al-alamin. Yang kaya ia daripada yang tiap-tiap yang lain daripadanya. Yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Itu lafaz daripada syahadat aku tadi. Baik. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sebenarnya Allah yang maha kaya, tidak berhajat. Ghani ni maknanya tidak berhajat lah. Tidak berhajat kepada perkara-perkara yang lain. Tidak berhajat kepada perkara yang lain. Maka itu sifat yang kelima yang boleh kita bincangkan di sini. Baik. Apakah dalil akli? Apakah dalil akli pada sifat ini? Kita bincangkan sedikit. Dalil akli. Okey, kita bincang. Yang pertama, kenapa Allah tak berhajat kepada zat untuk dia berada? Jika Allah Ta'ala perlukan ataupun berhajat kepada zat untuk dia berdiri, maka Allahumma salli Muhammad, maka dia bukan zat lah. Kalau dia berhajat kepada zat lain untuk dia ada, maka menunjukkan dia adalah sifat dan bukan zat. Nah, dan sifat tak boleh kalau dalam bahasa Melayu mulakan dengan dan kan, tapi tak apa. Dan sifat tidak boleh bersifat dengan sifat yang lain. Dia dah sifat dah, tiba-tiba dia nak bersifat dengan sifat yang lain pula. Kita dah sepakat bahawasanya Allah itu wajib bersifat dengan sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalatuhu lil hawadith. Sekarang kita nak katakan Allah sifat pula. Jadi macam mana empat sifat ni nak ada pada sifat pula? Dan itu mustahil, perkara yang mustahil pada akal kita. Menunjukkan Allah itu bukan sifat, bahkan dia adalah zat. Bila zat, maka tak berhajat kepada zat yang lain. Tidak berhajat kepada zat lain untuk dia berdiri. Kerana yang berhajat kepada zat ini hanyalah sifat sahaja. Kita dah bincangkan pada kelas yang dulu perbezaan di antara sifat dan juga zat. Sifat ini adalah perkara yang ada dengan zat. Tidak boleh bertanggal, bercerai dengan zat. Kerana sifat tak boleh dikeluarkan. Licin yang ada pada kaca, tak boleh kita keluarkan daripada kaca tersebut. Tak? Baik. Begitu juga Allah tak bersifat berhajat kepada zat kerana dia adalah zat. Kerana yang hanya berhajat kepada zat ini adalah sifat sahaja. Dan kita dah buktikan bahawasanya Allah itu adalah zat. Dengan apa? Dengan adanya sifat qidam, adanya sifat baqa, adanya sifat wujud, adanya sifat mukhalafatu lil hawadith, dan itu semua adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga Allah juga kita akan bincangkan nanti bahawasanya Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat kudrah, sifat iradah, sifat sama' basar, hayah, kalam. Tak. Semua itu sifat-sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah itu bersifat dengan sifat ma'ani. Tiba-tiba kita katakan Allah itu adalah sifat. Perkara itu mustahil pada akal kita kerana sifat tak boleh berdiri pada sifat. Okey. Yang kedua juga, Allah, kenapa dia jadi tiga? Allah juga tidak berhajat kepada mukhassis ataupun mujid. Ataupun diterjemahkan sebagai perkara yang mengadakan dia. Mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana jika Allah berhajat kepada mujid, perkara yang mengadakan, saya tak tahu nak terjemahkan apa dalam bahasa Melayu, maka sudah tentulah Allah Akbar. Sekejap boleh terjemahkan sebagai pencipta. Jika Allah berhajat kepada mukhassis ataupun pencipta yang lain, maka sudah tentulah Allah itu perkara yang baharu. Kalau Allah juga berhajat kepada mukhassis dan mujid, maka sudah pasti dia adalah perkara yang baru.
dan kita dah bincangkan dan kita dah sepakat bahawasanya Allah bukanlah perkara yang baru dan tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat qidam dan juga sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga qidam baqa kita dah bincangkan semuanya pada kelas-kelas yang lepas bahawasanya Allah itu wajib, mustahil bagi maknanya wajib bagi akal kita Allah itu bersifat dengan sifat wujud dan bersifat dengan sifat qidam dan juga baqa. Maka mustahil juga Allah bersifat dengan sifat ini. Ihtiyajuhu li ghairi, berhajatnya Allah dengan perkara-perkara yang lain. Maka mustahil Allah itu berhajat kepada pencipta yang lain untuk adanya dia. Baik, maka ini dalil akli, dua dalil akli bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi maksudnya apa? Allah berdiri dengan diri sendiri. Allah ada dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Tidak berhajat kepada yang lain. Tidak berhajat kepada yang lain. Untuk apa sifat ini? Untuk kita menafikan berkehendaknya Allah kepada zat untuk dia ada. Maksudnya Allah tak berhajat kepada zat untuk dia menempel pada zat, kerana yang berhajat kepada zat hanyalah sifat sahaja. Dan menafikan berhajatnya Allah kepada sesuatu yang menciptakannya. Allah juga tak berhajat kepada sesuatu yang menciptakannya dengan dalil-dalil nakli dan juga dalil akli. Sekarang kita dah faham bahawasanya Allah itu wajib bagi akal kita. Akal kita kata wajib. Tak boleh tidak, Allah itu berdiri dengan diri sendiri, tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Baik. Jadi kita akan teruskan kita punya bacaan kitab di sini. Saya ulang sekali lagi, qiyamuhu ta'ala binafsih wa huwa adamu ihtiyajihi, tidak berhajatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada tempat untuk dia berdiri, dan juga tidak berhajatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada zat untuk dia ada, dan juga tidak berhajatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada pencipta untuk mewujudkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ghaniyun, kaya, tidak berhajat an jami'i ma siwah, daripada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat yang kelima. Baik. Harap-harap faham. Kalau faham boleh komen faham. Kalau tak faham boleh tanya dekat mana yang tak faham. Part mana yang tak faham. Sebelum kita masuk pada sifat yang terakhir, sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ni sifat terakhir daripada sifat salbiyah. Sifat yang kelima daripada sifat salbiyah, yang menafikan berbilang-bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bilangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh komen kalau faham, tulis faham supaya saya boleh teruskan. Okey, alhamdulillah. Baik. Kalau ramai yang kami faham, kita boleh teruskan. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Dan kita boleh ulang, tidak ada masalah. Kita boleh ulang banyak-banyak kali pun tidak ada masalah. Sebab kita memang belajar ni untuk faham. Bukan untuk kita nak habiskan kitab semata-mata, tapi kita nak boleh kefahaman yang betul. Supaya kita boleh hidup dengan keadaan akidah kita dah yakin betul-betul Allah itu tak berhajat kepada mana-mana makhluk. Allah tak berhajat kepada mana-mana makhluk. Baik, sifat yang keenam, yang merupakan sifat yang kelima bagi sifat salbiyah, digelar sebagai sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah boleh terjemahkan sebagai esa ataupun tunggal ataupun satu. Setengah ulama kita dia terjemahkan sebagai tunggal. Sebab tunggal ni tidak ada yang kedua. Tak diterjemahkan sebagai satu. Ataupun kita terjemahkan yang maha esa kan. Kita sebut yang maha satu. Kerana satu itu ada dua, tiga. Tapi esa satu sahaja. Juga tunggal. Dia seorang saja. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Apa-apa pun yang paling penting dalam hati kita, yang katakan bahawa Allah itu bersifat dengan sifat yang ini. Sifat wahdaniyah. Apa itu sifat wahdaniyah? Boleh terjemahkan sebagai tidak berbilang-bilang, tidak banyak, tiada dua, tiada tiga. Wahia adamu ta'addud, tiada berbilangnya Allah. Adamu ta'addud, tiada berbilang. Tiada berbilang-bilang pada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya dan juga af'alnya dan perbuatannya. Di sini kita akan bincangkan tiga perkara. Allah itu esa ataupun tunggal pada zatnya. Allah juga esa pada sifatnya dan Allah juga esa pada perbuatannya. Perbuatannya, dan kita akan bincangkan satu-satu apakah yang dimaksudkan dengan esa ataupun satu ataupun tunggal pada zatnya. Esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara tersebut, dan semua ini adalah penafian bagi Allah SWT untuk menafikan at-ta'addud. Ini benda yang dinafikan. Untuk kita menafikan berbilang-bilang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbilang-bilang pada zatnya
dan berbilang-bilang pada sifatnya dan berbilang-bilang pada perbuatannya, af'alnya, perbuatan. Nanti kita akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Dan akan keluar dipanggil kumumul khamsah. Tapi saya tak akan teranglah kumumul khamsah ni. Saya akan terang, cuma saya takkan terang ini kam 1, ini kam 2, ini kam 3. Itu kitab yang lebih besar dibincangkan pasal perkara ni, tapi kita akan dapat faham sebenarnya daripada pembelajaran kita dengan sifat ini. Baik, di sini kita kata wahdatu dzat ma'naha anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza' wa laysa fi khalqi dzatun kadzati. Baik. Kita katakan bahawasanya, kita tulis dululah. Tulis dulu sifat yang seterusnya. 6. Sifat apa? Wahdaniyah. Kita boleh terjemahkan sebagai esa ataupun tunggal ataupun satu ataupun menafikan banyak atau berbilang-bilang bagi zat Allah, sifat dan perbuatannya. Wahdaniyah, sifat wahdaniyah sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang boleh kita terjemahkan sebagai sifat yang Allah itu bersifat dengan sifat esa, tunggal, satu. Ataupun kita menafikan, sebab kita sifat salbiah kan, kita kena sebutkan apakah perkara yang dinafikan tu. Kita menafikan banyak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berbilang-bilang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi apa? Menafikan banyak bagi zat Allah, menafikan banyak bagi sifat Allah, menafikan banyak bagi perbuatan Allah. Begitu juga menafikan berbilang-bilang bagi zat Allah, menafikan berbilang-bilang bagi sifat, menafikan berbilang-bilang bagi perbuatan. Semua banyak kalimah-kalimah ni untuk apa? Untuk memberi kefahaman yang betul bahawasanya Allah itu esa ataupun tunggal ataupun satu. Dan tidak ada banyak, tidak ada berbilang-bilang bagi Allah SWT. Zatnya pun tidak berbilang-bilang, sifatnya pun tidak berbilang-bilang, juga perbuatan juga hanya satu. Nanti kita akan bincang apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah satu. Maknanya Allah buat satu perbuatan je ke? Bukan maksud begitu. Nanti kita akan bincangkan. Baik. Sebelum tu, kita baca kitab kita. Kita baca ataupun kita bincang dulu. Kita bincang dulu, kita baca kitab. Yang pertama, Allah esa pada zatnya. Dia akan keluar dua perkara yang kita dapat daripada Allah itu esa pada zatnya. Dipanggil kamul munfasil dengan kamul muttasil. Tak apa yang tu tak kisah. Yang penting kita faham. Yang pertama, Allah esa pada zatnya bermaksud apa? Zat Allah laisa murakkabah. Zat Allah tidak berbilang-bilang. Zat Allah tidak bercantum dari juzuk-juzuk yang kecil ataupun bercantum dari anggota-anggota membentuk satu zat. Okey. Allah itu esa pada zatnya bermaksud zatnya Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu zat yang dibentuk daripada juzuk-juzuk yang kecil. Ada juzuk kecil ni kita gabung jadi satu zat yang besar. Bukan begitu. Kerana zat Allah satu sahaja. Kerana zat yang dikumpulkan dan dicantumkan daripada perkara-perkara yang juzuk-juzuk yang kecil ini bermaksud dia berbilang pada zatnya. Maksudnya ada zat ini, ada zat ini, ada zat ini. Kita gabung macam kita. Macam diri kita ni, kita ada darah, kita ada urat, kita ada rambut, kita ada mata, kita ada tulang. Digabung-gabungkan jadi seorang manusia. Itu zat yang tidak esa, tidak satu. Sebab dia murakkabah min ajza'. Dibentuk daripada juzuk-juzuk yang kecil. Tetapi zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbentuk daripada juzuk-juzuk yang kecil. Tidak terbentuk daripada objek-objek yang kecil membentuk jadi satu objek yang besar. Bukan. Tidak bersusun daripada zat-zat yang kecil. Maknanya zat Allah Subhanahu Wa Taala esa itu maksudnya tidak terbentuk daripada perkara-perkara yang kecil, juzuk-juzuk yang kecil dicantum-cantum jadi satu benda yang besar. Bukan. Sebab itu sifat makhluk. Dan Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Bahkan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat makhluk. Bersifat dengan sifat makhluk. Dan Allah itu zatnya satu bermaksud apa? Tidak terbentuk, tidak dicantumkan daripada juzuk-juzuk yang kecil.
Sebab apa? Sebab kalaulah Allah berhajat kepada, kalaulah zat Allah itu dicantumkan daripada perkara-perkara yang kecil, nescaya ada satu perkara yang lain yang menyusunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah itu dibentukkan daripada benda-benda kecil, siapa yang menyusunkan perkara tersebut? Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu sifat kelemahan bagi pencipta, satu sifat kelemahan bagi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga zat Allah juga maksud esa pada zat yang kedua. Itu maksud pertama. Maksud esa pada zat yang pertama, Allah tidak dibentuk daripada zat-zat yang kecil ataupun juzuk-juzuk yang kecil disusun jadi satu anggota yang besar. Bukan. Dan juga zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Bukan itulah. Kita terjemahkan. Tiada sesuatu yang menyerupai zat Allah. Allah juga esa pada zatnya. Makna yang kedua, dipanggil kumul munfasil ataupun kamul munfasil adalah tiada perkara yang lain, zat yang lain yang serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut sesuatu ni masuk semua. Sesuatu masuk semua. Perkara yang selain Allah, tidak ada pernah satu pun perkara yang menyerupai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil kamul munfasil di sini. Maknanya ada zat lain yang terpisah daripada Allah yang sama dengan zat Allah. Itu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kalaulah ada sama, menunjukkan zat itu juga adalah zat Tuhan juga. Maka itu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah esa pada zat keluar dua makna. Ini dipanggil muttasil. Maknanya yang bersambung dengan zat Allah, menafikan bersambungnya zat Allah dengan perkara yang lain. Yang kedua munfasil. Munfasil ni bercerai. Maknanya tidak ada zat yang bercerai yang lain yang sama serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey. Yang pertama, esa pada zat. Sebab kita sebut tadi sifat yang keenam ini wahdaniyah, esa ataupun tunggal ataupun satu. Dan keluar tiga jenis esa. Esa ataupun satu pada zatnya, satu pada sifatnya dan satu pada perbuatannya. Satu pada zatnya yang sekarang kita bincangkan. Allah itu esa pada zatnya keluar dua perkara. Yang pertama, zat Allah itu tidak bercantum daripada perkara-perkara yang kecil, tidak dibina, tidak disusun daripada juzuk-juzuk objek-objek yang kecil. Juga yang kedua, tidak ada sesuatu zat yang lain yang serupa, yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dua perkara yang kita dapatkan daripada esa pada zat. Sebab wahdaniyah ini akan keluar 5 item, 5 jenis pemahaman. 2 pada zat, 2 pada sifat dan 1 pada perbuatan. Ada setengah kata 6, 2 juga pada perbuatan. Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan yang dinafikan hanyalah 5 perkara. Baik. Boleh faham di sini? Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat wahdaniyah, bermaksud dengan esa ataupun satu. Dan esa Allah itu pada zatnya dan juga pada sifatnya dan pada af'alnya. Apakah yang dimaksudkan dengan esa pada zat? Bermaksud yang pertama, zat Allah bukanlah dibina daripada objek-objek yang kecil membentuk satu objek yang besar. Bukan. Yang kedua, maksud yang kedua bagi esa ataupun satu pada zat adalah tiada zat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang serupa walaupun sedikit dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada objek yang sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bukanlah juga jenis yang berjisim berdiri. Kita dah bincangkan pada sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Baik. Yang kedua, Allah esa pada sifatnya. Juga keluar dua perkara. Dua perkara juga. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah esa pada sifatnya? Yang pertama, sifat Allah Allahumma salli ala Muhammad. Kejap kamul muttasil dia. Sifat Allah tidak berbilang. Sifat Allah tidak berbilang-bilang. Maknanya, contohnya kita kata Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sifat di sini apa? Sifat ma'ani lah. Sebab sifat yang ada pada panca indera kita, yang kita boleh nampak pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berbilang-bilang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Allah hanya
bersifat dengan satu sifat kudrah. Allah hanya bersifat dengan satu sifat kudrah. Saya highlight kat sini satu. Satu sifat kudrah. Bukan dua, bukan tiga. Allah kata Allah bersifat dengan sifat sama. Satu sifat sama sahaja. Bukan banyak-banyak sifat sama. Allah bersifat dengan sifat basar. Allah hanya ada satu sifat basar sahaja. Tidak berbilang-bilang pada sifatnya. Nanti kita akan bicarakan kenapa kita kena menafikan berbilang-bilangnya pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena sebut sampai Allah satu sifat kudrah saja? Bukankah satu tu menunjukkan kurang? Nanti kita akan bincang kenapa kalau kita sebut Allah tu bersifat dengan dua sifat kudrah menunjukkan kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada dalil akli. Nanti kita akan bincangkan. Kalau tak hari ini pun kita akan bincang pada esok. Baik. Yang pertama, sifat Allah tidak berbilang-bilang. Allah hanya bersifat dengan satu sifat kudrah. Juga tiada satu sifat makhluk ataupun tiada sifat yang lain yang menyerupai sifat Allah SWT. Ini juga dipanggil kamul munfasil. Tiada ataupun boleh juga kita terjemahkan tiada zat yang lain yang menyerupai sifat Allah Subhanahu. Tiada sifat yang lain yang menyerupai sifat Allah dan juga tiada zat yang lain yang menyerupai sifat Allah. Disebut dalam kitab zat pun tidak ada yang menyerupai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada sifat makhluk yang lain yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah dengan ni. Sama dengan ni juga. Muttasil dengan munfasil pada sifat ni sebenarnya sama lebih kurang saja. Kalau kita faham betul-betul. Kita kata tadi pada zat, cuma pada beza pada muttasil beza sikit. Allah esa pada sifatnya bermaksud apa? Sifat Allah tu tidak berbilang-bilang. Maknanya Allah hanya ada satu sifat pada sifatnya saja. Sifat kudrah satu sifat sahaja, iradah satu sifat sahaja, sama satu sifat sahaja. Tidak ada berbilang-bilang. Tidak ada dua kudrah, tiga kudrah. Dan juga Allah juga kita menafikan adanya zat ataupun sifat yang lain yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil juga munfasil. Ini muttasil. Kalau tak faham muttasil munfasil tak ada masalah. Yang penting kita faham bahawasanya Allah itu sifat dia tidak ada berbilang-bilang dan tiada sifat perkara yang lain yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita dah dapat 4 perkara, satu lagi tinggal. Kita kata Allah itu esa pada zatnya, dah faham 2 perkara. Allah juga esa pada sifatnya, dah faham pada 2 perkara juga. Yang ketiga, Allah esa pada perbuatannya. Allahu Akbar. Allah esa pada perbuatannya ataupun af'alnya. Af'al tu dalam bahasa Arab fa'al lah. Fa'al jamaknya af'al. Kalau orang Terengganu sebut uduh fa'al. Uduh fa'al maksudnya apa? Uduhlah perbuatan dia. Tak cantik perbuatan dia. Dalam bahasa Arab tu daripada bahasa Arab. Fa'al tu semua daripada bahasa Arab. Maka af'al ini adalah perbuatan. Allah juga esa pada perbuatannya. Apa maksud Allah esa pada perbuatan? Yang ini keluar satu perkara sahaja. Iaitu tiada perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu sahaja. Dia tidak ada kum muttasil. Kum munfasil sahaja. Sebab perbuatan ni bukan benda yang kita boleh tengok ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sifat. Sifat tu benda yang kita boleh tengok pada zat Allah. Kalau dibukakan hijab, nampak zat sifat Allah pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi perbuatan ni tak nampak. Dia bukan perkara yang ada, dia hanya sungguh. Ataupun terbalik dia hanya perkara yang ada pada luaran sahaja. Dia tidak ada pada zat Allah. Kita buka, kita nampak zat Allah, nampak perbuatan. Bukan begitu. Perbuatan kita pun tak nampak. Dia dah jadi perbuatan baru dinamakan perbuatan. Maka dia hanya ada munfasil sahaja, tidak ada muttasil. Maknanya tidak ada perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan semua perbuatan makhluk juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan semua perbuatan makhluk adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak sama. Kita kata manusia ada buat kapal terbang, manusia ada buat handset, laptop semua, manusia menciptakan kereta. Adakah sifat cipta pada manusia itu sama dengan cipta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak sama. Kerana manusia cipta perkara yang dah ada. Cantum jadi perkara ni. Kereta
Dia ambil tayar, dia ambil minyak, dia ambil cermin, dia ambil seat, dia letak jadi kereta. Perkara dah ada dah atas dunia ni, dia ambil satu-satu sahaja. Berbeza dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta daripada benda yang tiada. Benda yang tiada. Sebab tu Allah digelar sebagai Al-Badi'. Al-Badi' ni apa? Yang buat bid'ah. Perkara yang tak pernah orang buat lagi, dia buat. Maknanya Allah yang mula-mula buat perkara yang belum ada lagi. Sebab tu kita gelarkan orang yang buat perkara yang baru sebagai orang yang membuat bid'ah. Itu bukan perbincangan kita sekarang. Sekarang kita bincang maksudnya Allah tu perbuatan dia tak pernah sama dengan makhluk, dan tiada perbuatan makhluk sama dengan perbuatan Khalik. Sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hanya guna pinjaman nama sahaja. Allah juga manusia juga mencipta. Kita ada bapa pencipta. Ni mencipta telefon, ini mencipta kapal terbang, ini mencipta laptop contohnya. Penciptaan manusia, pembuatan manusia tak sama dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta daripada perkara yang tiada. Air daripada tiada dijadikan ada. Boleh ke manusia ni, mana-mana manusia sekalipun, mana-mana kerajaan yang besar sekalipun, dia ciptakan air sendiri. Keluarkan air. Buatlah macam-macam, keluar air. Boleh ke tak boleh? Air ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Angin, buat angin sendiri. Manusia ciptakan aircon. Aircon tu dia proses satu benda jadi keluar angin yang dah ada dah. Bukan dia buat angin daripada awal. Maka penciptaan manusia tak pernah sama dengan ciptaan makhluk. Makhluk ni dia cuma ambil susun-susun jadi satu benda yang baru. Nampak macam dia cipta benda yang bagus. Tapi sebenarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua benda dalam muka bumi ini, dalam alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ciptaan manusia itu sendiri pun adalah penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bila dibuat telefon sekalipun, Allah yang menciptakan perbuatan dia membuat telefon. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah Taala. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu pun Allah yang ciptakan. Apatah lagi diri kamu, apatah lagi benda-benda lain yang kamu ciptakan. Maka manusia tak boleh sekali-kali sombong yang kata aku ciptakan benda ni, aku ciptakan benda ni. Sebenarnya adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan Allah esa ataupun satu pada perbuatannya, bermaksud apa? Tiada perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan faham Allah esa pada perbuatan, Allah hanya buat satu perbuatan sahaja. Bukan itu maksudnya. Sebab tu tidak ada kum multasil pada masalah ini. Maksudnya Allah hanya ada satu perbuatan sahaja, tidak berbilang-bilang. Bukan. Allah perbuatannya berbilang-bilang, banyak. Bahkan tak terkira. Tapi perbuatan Allah tidak ada yang serupa dengan perbuatan makhluk. Dan bahkan perbuatan makhluk semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya keluar munfasil di sini. Tidak ada muttasil. Kalau muttasil kita kata Allah hanya ada satu perbuatan saja, dan itu mustahil bagi Allah. Sebab kita dah tengok, saya ada, kamu pun ada, dah dua perbuatan paling-paling kurang. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua benda yang ada dalam alam ini adalah perbuatan kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mujid, yang menciptakan daripada tiada. Benda yang tidak ada, Allah keluarkan sampai ada. Manusia tidak ada asalnya, Allah keluarkan sampai ada. Sedangkan penciptaan manusia jauh lebih lemah daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah digelar sebagai yang maha mencipta. Yang maha mencipta, kerana ciptaan Allah tak sama dengan ciptaan makhluk. Baik. Maka kita dah dapatkan 5 kumum dia panggil. 5 kam. Bilangan ni lah. Bilangan yang dinafikan. 5 perkara yang dinafikan pada sifat wahdaniyah. Yang pertama, menafikan sifat Allah itu dicantum daripada juzuk-juzuk yang kecil. Disusun daripada juzuk-juzuk yang kecil. Yang kedua, menafikan ada zat yang serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini esa pada zat, 2 perkara. Yang ketiga, menafikan adanya berbilang-bilang pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya kudratain, adanya iradatain, adanya 2 iradat, adanya 2 kudrah. Menafikan. Kenapa? Kita akan bincangkan insya-Allah pada kelas yang akan datang, kerana waktu pun dah nak habis. Kita akan bincangkan dalil akli. Kenapa Allah tak boleh bersifat dengan 2 sifat yang sama, yang sama. Adapun sifat yang lain tidak ada masalah. Yang keempat, menafikan adanya sifat makhluk yang lain yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, menafikan adanya perbuatan makhluk yang serupa dengan perbuatan Khalik. Kita akan baca kitab sikit lagi. Esok kita akan sambungkan dengan dalilul akli. Sini dibincangkan bahawasanya, kita baca lagi. Wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Ada muta'adud, tiada berbilang-bilangnya pada zat Allah dan pada sifat Allah dan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan wahdatul zat? Apakah yang dimaksudkan dengan wahdatul zat? Wahdatul zat. Wahdatul zat maknaha anna dzatahu, bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Taala
laysat murakkabatan. Tidaklah disusun, tidaklah terbina daripada juzuk-juzuk. Ajza' ni jamak bagi juzuk. Juzuk tu perkara yang kecil lah. Tak? Walaysa fil khalqi dzatun kadzati. Ini perkara yang kedua. Yang pertama ni, anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza'. Yang kedua, walaysa fil khalqi dzatun kadzati. Kitab ni sangat-sangat ringkas sekali, tapi maknanya sangat dalam. Esa ataupun satu pada zat. Yang pertama adalah zat Allah tidak terbina, tidak tersusun daripada juzuk-juzuk yang kecil. Dan yang kedua, tidak ada pada makhluk itu zat yang sama seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaysa fil khalqi, dan tiada pada makhluk itu zatun, zat yang sama kadzatihi seperti zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara dah ni di sini. Dua perkara. Besar ni. Baik. Yang kedua, wahdatus sifat. Apakah yang dimaksudkan dengan esa pada sifat? Ini, esa pada sifat. Wahdatus sifat. Maknaha, yang pertama, annahu, bahawasanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatih. Ini dia terbalik. Dia buat memfasil dulu. Dan tidak ada bagi seseorang pun yang lain, tidak ada makhluk yang mempunyai sifat yang menyerupai, tushbih, menyerupai sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama yang dinafikan. Walaysat sifatuhu, dan bukanlah juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala muta'addidah, berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Seperti apa yang mustahil tu? Seperti qudratain atau iradatain. Di sini dia kedepankan munfasil dulu. Kita bicarakan tadi mutasil dulu. Dia kedepankan munfasil dulu. Tidak ada sesuatu sifat bagi makhluk yang lain yang menyerupai sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sifatnya berbilang-bilang. Walaysat sifatuhu, dan tidaklah sifatnya itu berbilang-bilang daripada jenis yang wahid. Kena tulis ni, daripada jenis yang wahid, daripada jenis yang satu. Seperti apa yang mustahil tu? Seperti qudratain, adanya Allah itu dua sifat qudrah, ataupun adanya bagi Allah tu dua sifat iradah. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ianya mustahil? Nanti kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang. Dua perkara juga di sini dipanggil kamul muttasil dengan kamul munfasil pada wahdatul sifat. Yang ketiga, wahdatul af'al. Esa ataupun satunya Allah itu tidak berbilang-bilangnya pada perbuatan. Apa maksudnya? Annahu laisa li ahadin ghairihi, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bagi sesuatu perkara yang lain selain daripada Allah fi'lun, perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Fallahu khaliqu kulli syai' wa mubdi'u kulli syai' fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijad wal ibda'. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta bagi segala perkara. Di sini diterjemahkan senang. Annahu laisa li ahadin ghairuhu ta'ala fi'lun minal af'al. Maknanya Allah Subhanahu bagi makhluk lain tidak ada perbuatan pun yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah lah yang menciptakan segala perkara dan menciptakan juga mubdi' ni yang mengeluarkan perkara yang baru. Saya sebut tadi bid'ah tadi. Mubdi', al-badi'. Satu perkara yang membuat perkara yang baru daripada tiada. Dipanggil mubdi'. Khaliq pencipta juga. Khaliq ni pencipta juga. Mubdi' ni pencipta juga. Cuma perbezaan Khaliq ni menciptakan perkara sahaja. Tapi Mubdi' ni menciptakan perkara yang baru, yang tiada pada sebelumnya. Seperti air, seperti kita ni tidak ada pada sebelumnya. Fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijad wal ibda'. Dan Allah Subhanahu Wa Taala seorang diri, mustaqil, sendiri pada mengadakan dan juga pada menciptakan. Sama saja. Al-ijad menciptakan daripada tiada. Al-ibda' juga menciptakan daripada tiada contoh yang sebelumnya. Al-ibda' ni menciptakan perkara yang tiada contoh sebelumnya. Khaliq menciptakan daripada perkara yang tiada. Khaliq lawan dia mu'dim tak? Maknanya meniadakan. Khaliq ini adalah satu nama yang diberikan pada Allah SWT, menciptakan perkara yang tiada. Daripada perkara yang adam jadi wujud. Mubdi' pula adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Laisa lahu mithalun sabiq. Tidak ada contoh sebelumnya. Seperti kita buat nasi goreng, masak nasi goreng, dah ada nasi goreng sebelum tu orang buat, baru kita buat. Tak? Jadi orang yang pertama buat nasi goreng itulah adalah orang yang mubdi' pada nasi goreng lah. Tapi sebenarnya dia pun ambil benda dia ciptakan jadi nasi goreng. Tak sama dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada namanya betul, tapi pada hakikatnya tak betul lah. Qala ta'ala subhanahu wallahu al-wahidul qahhar. Maha suci Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, juga yang Maha Qahhar, bersifat dengan sifat Qahhar.
Wa ilahukum ilahun wahid. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada Tuhan selain daripadanya Ar-Rahmanur Rahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu bersifat dengan sifat ahad, yang Maha Esa. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada dalam alam ini Tuhan selain daripada Allah, nescaya akan hancurlah alam ini. Kata lagi Allah dalam Quran, mattakhadallahu min waladin. Allah tidak ada anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah bersama dengan Allah. Idzan la dhahaba kullu ilahin mimma khalaqa wa la ala ba'din ala ba'din. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah, akan pergilah setiap Tuhan itu buat apa yang dia nak. Dan itu mustahil yang kita akan bincangkan. Kenapa mustahil adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan la batagha ila dzil sabila. Sama juga. Katakanlah wahai Muhammad, jika ada selain daripada Allah Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir, idzan sudah pasti setiap Tuhan itu akan buat perkara yang dia nak. Setiap Tuhan itu akan buat perkara yang, dan dia akan merosakkan dalam alam ini. Subhanahu, maha suci Allah, amma yakun, daripada perkara-perkara yang mereka khabarkan, mereka katakan. Ini semua dalil-dalil akli yang mengatakan bahawasanya Allah itu bersifat dengan sifat Esa, sifat satu. Allah sendiri yang katakan dia itu Esa, dia itu satu, dan tidak ada Tuhan yang lain yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang lain yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada menciptakan, pada mengadakan, pada mentadbir bumi ini. Semuanya Allah sendiri sahaja. Dia sahaja yang menciptakan, yang mentadbirkan, semua di bawah perintahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita dah bincangkan dalilun naqli. Dalil naqli yang kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran ni. InsyaAllah pada esok kelas kita akan mulakan dengan dalil akli. Kenapa akal kita kata Allah kena ada satu sifat sahaja? Kenapa akal kita kata tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa akal kita kata zat Allah itu tidak terbina daripada zat-zat yang lain? Kenapa akal kita kata tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kenapa akal kita kata perbuatan makhluk tak pernah sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala? InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kalau faham setakat ini, boleh komen faham supaya saya tahu semua orang faham. Kalau tak faham, boleh tanya. Sekarang kita dah bincangkan tentang sifat wahdaniyah, dan kita terangkan bahawasanya wahdaniyah itu maksudnya apa? Menafikan berbilang-bilang pada zat Allah, menafikan berbilang-bilang pada sifat Allah, dan menafikan berbilang-bilang pada perbuatan Allah. Dan keluar daripada sifat wahdaniyah ni 5 perkara. 5 perkara yang kita kena faham. 5 perkara ini yang dinafikan daripada sifat wahdaniyah. Menafikan berbilang-bilang pada zat Allah, keluar 2 perkara. Menafikan berbilang-bilang pada sifat Allah, keluar 2 perkara. Menafikan berbilang-bilang pada perbuatan Allah, keluar 1 perkara. Dipanggil kumumul khamsah. Kumumul khamsah, nanti kalau baca kitab yang lebih besar, dia akan terangkan dengan lebih jelas. Dalam Jaharah Tauhid, terang dengan sangat-sangat jelas tentang kumumul khamsah. Tapi sebenarnya dah diterangkan dalam kitab ni sebenarnya. Cuma saya dah bincang kepada word saya tulis ni, dah bincang dah, munfasil dengan muttasil. Alhamdulillah. Kalau semua yang faham, semuanya jelas, insya-Allah semoga Allah beri kita kefahaman pada agama kita. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, Allah akan beri kefahaman padanya pada agama. Yufaqih di sini bukan diberi ilmu fiqh sahaja, diberi kefahaman pada setiap sudut dalam agama. Maka itulah tanda Allah nakkan kebaikan pada seorang itu. Yufaqihu fid din, yufahimhu fid din, difahamkan dia pada agamanya. Dan perkara yang paling basic dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ini adalah satu tanda yang Allah nakkan kebaikan untuk kita. Hadirnya kita dalam majlis ilmu ini juga adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perbuatan kita, bukan kehendak kita, semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Jadi saya berhenti di sini saja. Kalau tidak ada soalan, semua kata faham, alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan sambung kelas pada esok hari. Waktu biasa pukul 3 petang insya-Allah. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.